Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga anda dalam keadaan yang sihat walafiat. Begitu juga nadi saya. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Pada hari ini saya ingin meneruskan perkongsian saya tentang cabaran-cabaran saya memeluk agama Islam. Dan hari ini insya-Allah saya nak berkongsi berkaitan dengan cabaran saya dengan kakak saya, contohnya ataupun perspektif keluarga saya terhadap saya dengan kakak saya, perbandingan yang dilakukan. Dalam keluarga yang saya tahulah, dalam keluarga Cina yang saya tahu dan keluarga yang saya memahami, Cina ini sebenarnya dia mengukur seseorang, kejayaan seseorang itu berdasarkan kepada memang faktor fizikal lah. Faktor fizikal. Jadi benda yang dia miliki. Begitu juga dengan mak dan ayah saya dan juga kakak saya. Mereka mengukur kejayaan seseorang itu berdasarkan kepada apa yang mereka miliki. Jadi selepas saya tamat graduate daripada UKM, memang saya ada terfikir-fikir. Pada ketika itu saya dah memeluk agama Islam, cuma mak ayah masih dia tahu dan dia masih tidak tahu macam tu, sebab saya tidak memberitahu mereka kan. Jadi bila saya graduate saja, saya mendapat sebuah pekerjaan dengan sebuah konsultan yang kecil lah di Taman Melawati Kuala Lumpur. Syukur Alhamdulillah. Dan pada ketika itu gaji dalam 1,005, 1,003, 1,005 sebagai seorang graduate engineering. Mungkin saya tidak berkongsi sebelum ni, ialah saya sebenarnya adalah seorang graduate dalam bidang kejuruteraan awam dan struktur, engineering. Dan apabila saya mendapat sebuah kerja dekat konsultan, gaji saya kecil. Dan pada ketika itu kakak juga abang ipar, dia orang dah berjaya, dia orang dah sebab mereka lebih tua daripada saya 3 tahun dan 8 tahun. Jadi mereka dua-dua bekerja dan mereka mempunyai kewangan yang stabil dan basically more established than me lah. Jadi disebabkan ukuran kejayaan itu dalam perspektif my father, my mother and then all my cousin, my relatives, dia bermula daripada pendidikan. Pertama, if you have a very if you are highly educated, you berjaya. So jadi sebab tu saya tekad untuk belajar betul-betul dan mendapat engineering dan graduate daripada UKM. Pengukuran seterusnya adalah berapa berjayanya you dalam bidang pekerjaan. Sama ada you dah jadi seorang engineer, kemudian menjadi seorang manager, senior manager, general manager, vice president, dan kemudiannya menjadi chief operating officer, kemudian chief executive officer. Jadi semua ini menjadi pengukuran. Pengukuran yang lain adalah betapa besarnya harta yang you miliki. Rumah, kereta, cash, simpanan, and your lifestyle. Cara pemakaian you, apa yang you makai, apa yang you beli, restoran mana yang you pergi. Jadi semua itu menjadi pengukuran daripada awal dan yang saya kenali lah. Dan saya tahu saya perlu bekerja keras, saya perlu menjadi berjaya dan saya perlu menjadi lebih successful daripada kakak saya dan juga abang ipar saya, untuk menampakkan bahawa walaupun saya seorang Muslim, saya boleh berjaya dan di dunia dan di akhirat. Tapi mereka tak faham lah. Mereka faham dari segi dunia saja. Jadi daripada seorang engineer graduate, saya mula berkuncup masuk dalam kerajaan untuk bekerja dalam sebuah institusi kerajaan. Dan pada ketika itu, sebab sebagai seorang engineer, our ultimate goal ialah menjadi seorang engineer yang certified, iaitu professional engineer. Jadi saya fokus pada
kerja saya, fokus pada perkara itu, dan akhirnya saya berjaya mendapat professional engineer dan dapatlah gelaran IR engineer, professional engineer. So dalam corporate world, saya dipanggil IR Muhammad Azhar Helmi Su bin Abdullah. So I thought bila saya dapat IR tu, my father, my parents and my sister akan rasa bangga. Wow, you have achieved something in your life. But at that time, bila saya achieve IR tu pula, gaji saya masih lebih kurang saja, dalam RM3,000. So it's like, as a graduate, as a professional engineer, RM3,000, that's something not right? Kenapa macam mana boleh jadi macam tu? So you're still not successful. So I sentiasa ada that kind of pressure. Tapi saya tidak menyalahkan mereka, sebab saya faham, saya seorang Islam ni, kita tidak melihat kepada duniawi. We find balance, we find selagi kita ada rezeki yang mencukupi, rezeki itu halal, dan rezeki kerja yang kita buat itu adalah kerja yang baik, memberi manfaat kepada orang lain, itu sudah memadai. Bukan semuanya diukur dari segi kewangan dan sebagainya. Tapi pada perspektif mereka pula adalah agak berbeza. Jadi selagi saya tidak ada memiliki suatu benda di dunia ni yang memadai, saya tidak berjaya. Tapi saya tidak menyalahkan mereka, sebab you see, Chinese, kebanyakan daripada mereka, selain daripada pengukuran kejayaan itu adalah jumlah wang yang mereka miliki, jumlah harta yang mereka miliki. Tapi kita harus belajar sesuatu daripada situ. Apa yang kita boleh belajar ialah, di sebalik kejayaan itu, dari segi kewangan, dari segi harta, dari segi syarikat besar yang mereka miliki, itu adalah sikap sebagai seorang entrepreneur yang berjaya. Mereka bekerja keras, mereka sanggup meluangkan masa untuk mencari formula kejayaan. Mereka juga sanggup bekerja keras untuk mendapatkan kejayaan, untuk membesarkan lagi syarikat mereka. Mereka mempunyai disiplin yang cukup tinggi, mereka mempunyai daya tahan yang tinggi, mereka mempunyai ilmu kewangan yang cukup mantap. Jadi semua itu mereka belajar, mereka apply, dan mereka serius dalam semua bidang yang mereka lakukan. Jadi sebab itu mereka berjaya. Dan saya rasa sebagai seorang Islam, kami juga boleh berjaya. Ada sesuatu yang kami boleh belajar dengan mereka, iaitu bagaimana nak menjadi seorang usahawan yang berjaya. Jadi kita kena mungkin ada mentoring, kita mungkin kena belajar daripada orang yang berjaya, kita mungkin sentiasa duduk dengan mereka belajar. Tidak ada salahnya. Dan jadi di sebalik kejayaan mereka itu, mereka banyak mempunyai mempunyai banyak message positif dan unsur-unsur kejayaan itu yang kita boleh belajar dan kita boleh follow. Dan disebabkan perkara itu, saya rasa kami juga, saya sendiri pun dah berubah. Sebab sebagai seorang Muslim, saya percaya kami juga boleh berjaya seperti mereka, seperti non-Muslim yang mempunyai syarikat-syarikat besar, mempunyai kejayaan yang cukup tinggi, mempunyai staff yang ramai, mempunyai kompetensi yang telah sangat disanjungi ramai, sangat di-respect lah. Jadi kita boleh juga. So saya berpegang pada, since I'm a Muslim and since saya mempunyai daya tahan yang tinggi, might as well I become successful di dunia dan di akhirat, insyaAllah. So sampai ke hari ini, Alhamdulillah, Allah sayang pada saya, Allah sayang pada keluarga saya, dengan berkat doa mak ayah juga. Walaupun mereka membanding saya dengan kakak mereka, tapi ayah mak juga dalam bahasa mereka sendiri sentiasa berdoa untuk saya berjaya. Dan Alhamdulillah, sehingga hari ini saya mencukupi. Dan dari segi perbandingan yang saya beritahu pada awal tadi, saya bolehlah saya dah matching dengan kakak, dengan abang ipar, dan kami dah setara. Jadi syukur Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi saya kekuatan tersebut, memberi saya keyakinan tersebut, melindungi saya,
doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sekarang ni saya ingin pergi lebih jauh, insyaAllah. Sebab apabila saya dah berjaya di perspektif saya berjaya lah. Sebab maksudnya saya dah graduate, saya dah jadi professional engineer, saya dah kerja dekat bahagian korporat selama 20 tahun. Dan akhirnya semua keluarga, mak ayah, kakak pun merasakan bahawa alhamdulillah, Gary ni dah berjaya lah. Kira dia dah sampai satu tahap yang kita memang expected dia to be macam tu. So in that perspective, saya boleh lihat bahawa disebabkan they push me, they give me the kind of pressure, that also allows me to be more serious with my work, with my life, with my family, and I made it. Jadi begitu. So the next thing is, saya nak membantu orang lain pula. Walaupun kejayaan saya tidaklah seperti kejayaan orang-orang lain, sebab saya tidak ada baiknya kalau kita bandingkan kejayaan kita dengan kejayaan orang lain. Sebab semakin you berjaya, semakin lagi berjaya orang lain. Semakin you ada duit, semakin orang lain ada duit lebih daripada you. Selagi banyak you banyak harta, selagi ada orang lain juga memiliki harta lebih banyak daripada you. Jadi ukuran kejayaan sekarang pada saya ini bukan itu. Ukuran kejayaan pada saya sekarang ialah mengajar atau berkongsi semua pengalaman yang saya ada kepada sahabat-sahabat yang ingin belajar, ilmu usahawan yang saya tahu, saya belajar. Kadang-kadang saya belajar daripada mereka juga. Dan antara tanda-tanda usahawan yang berjaya adalah kita saling berkongsi maklumat dan belajar daripada seorang mentor yang berjaya. Sebab apabila you belajar dengan seorang mentor yang berjaya, maka the chances of your success pun akan tinggi. Itu betul. Sebab begitu je dengan belajar agama. The more you learn religion, agama Islam, from mereka-mereka yang ustaz-ustaz, dan juga mereka yang terpelajar. Jadi semakin you dekat dengan mereka, semakin you mendengar ceramah mereka, semakin banyak ilmu yang you dapat, semakin baguslah you jadi seorang Islam. Jadi saya percaya pada benda itu juga. Jadi insyaAllah doakan saya, walaupun kejayaan saya hanya sebegitu, tapi insyaAllah apa yang saya tahu kita share, kita berkongsi dengan orang lain. Semoga dia juga berjaya dan kita sama-sama berjaya. Doakanlah, insyaAllah. Jadi untuk simpulkan perbincangan kita pada pagi ini adalah cabaran saya bersama keluarga dari segi tangga kejayaan itu adalah, walaupun pada asalnya berdasarkan kepada apa yang kita miliki secara fizikal, tapi pada masa yang sama kami dapat belajar kejayaan-kejayaan, formula-formula kejayaan mereka, dan kita terapkan dan kita bersungguh-sungguh, dan kita pun boleh berjaya. Dan akhirnya saya dah tidak ada lagi perbandingan tersebut, sebab saya telah mencapai apa yang mereka hendak saya capai pada ketika ini. Alhamdulillah. Jadi kita akan berjumpa lagi. Semoga perkongsian saya ini dapat memberi manfaat kepada semua. InsyaAllah saya akan berkongsi pula pengalaman-pengalaman saya di tempat bekerja dan juga di sepanjang hidup saya sebagai seorang Muslim, insyaAllah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.